Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehari dua ini tersebar sebuah video yang dari video itu muncul pelbagai kritikan dan kecaman. Ayuh kita tonton, kemudian saya berikan ulasan dan react. Sebelum itu, jemput nikmati pemandangan penerbangan saya berlepas dari KLIA menuju ke Tokyo Narita. Tapi tak adalah sampai Narita ya. Pemandangan ketika berlepas dan sehingga ke pantai timur Semenanjung Malaysia. Allahumma, cuba baca. Tapi bukan suami kan? Rekod je lah. Tapi nanti nak ajar suami, ya? Hati. Qawwili. Tak apa sebut sebab nanti nak ajar suami. Qawwili. Zakari. Fa inna fihi salahan li ahli. Doa yang kedua. Allahumma qawwi zakari fa innahu manfa'atan li ahli. Ya Allah, kuatkanlah alat kelaminku kerana sesungguhnya supaya ia fa'inna fihi, kerana padanya ada salahan, ada kebaikan untuk keluargaku, keturunanku. Yalah, nak dapat anak apa semua kan? Lagi ataupun doa yang kedua, fa'innahu manfa'atan li ahli, kerana dia ada banyak khasiat dan manfaatnya untuk isteriku. Kalau doa yang pertama salahan li ahli tadi, keturunan semua. Kalau untuk isteri, biar dia puas, biar dia okey, biar dia tenang, biar perasaan cinta dia bertambah-tambah, biar dia sehat. Itu Baik, kita sudah pun sama-sama menontonnya. Daripada pelbagai kecaman, kritikan dapat dihimpunkan, ia ada dua ya. Kritikan yang pertama ialah bila bincang bab agama, program-program agama, jangan bincang. Tak patut bincang, tak sesuai bincang tentang isu seksual ataupun jima antara suami dan isteri. Kalau topik agama, dia mesti bincang akidah saja. Bincang akidah, bincang bab hukum, bincang bab ibadah dan perkara-perkara berkaitan akhlak, seks, jima, semua tu bukan topik agama, jangan masuk dalam topik agama ataupun program agama. Kritikan yang kedua pula ialah kerana yang bercakap itu, yang mengucapkan itu ialah seorang muslimat atau mungkin saja seorang ustazah, saya tak kenal siapa, tak mengapa. Lalu sangatlah tak patut seorang ustazah, seorang muslimat mengajar berkaitan dengan seksual, berkaitan dengan jima, kemudian doa pula yang ada kaitan dengan alat kelamin lelaki ya. Jadi inilah dua kritikan yang kalau kita dapat rumuskan daripada pelbagai kritikan yang ada. Jadi ulasan dan react saya bukan untuk menyokong kritikan tersebut, tetapi sebenarnya untuk menjelaskan perkara yang hak dalam topik ini ya. Saya nak fokus kepada kritikan yang kedua terlebih dahulu, bahawa amatlah tidak sesuai bagi seorang muslimat atau seorang ustazah untuk membicara topik ini ya. Saya di sini saya bawa tangkap layar daripada kenyataan Datuk Dr. Ustazah Nur Hafizah Musa. Beliau menulis, kita dapat sama-sama baca, untuk pengetahuan itu adalah program tertutup yang semua perempuan dengan tajuk tentang hukum dan keperluan melayan suami. Semua lelaki diminta keluar oleh pengerusi majlis. Kemudian ada pula pihak yang mewiralkannya. Jadi ini bukan program terbuka untuk lelaki dan perempuan, tetapi perempuan sahaja, muslimat sahaja. Dan kalau kita tonton tadi, memang dianjurkan rakam supaya kalau ada yang tak dapat hafal, boleh tengok dah hafal semula. Cuma ada yang merakam dan kemudian mewiralkannya ya. Jadi ini adalah program untuk muslimat sahaja, bukannya program yang terbuka. Dan kemudiannya boleh-boleh sahaja bagi seorang muslimat, seorang ustazah ataupun seorang pakar dalam hubungan seksual untuk menerangkan dalam topik ini. Ia bukanlah satu tabu, bukanlah satu kesalahannya ya. Baik, ini untuk menjawab kritikan yang kedua. Kritikan yang pertama pula, bahawa kononnya apabila nak bincang bab agama, apabila nak bincang bab
ataupun melakukan program agama, seks tak ada kena-mengena dengannya. Tak boleh bincang bab seks, tak boleh bincang bab jima, tidak boleh bincang bab hubungan di atas katil antara suami dan isteri. Ya, ini adalah satu salah faham agama yang dalam rangka untuk memandaikan dan mematangkan umat, saya perlu menjelaskannya bahawa tentang seksual, tentang jima, tentang hubungan suami isteri termasuk dalam topik agama yang memang perlu dibincangkan. Apa yang penting ialah bincang secara baik, bincang secara betul, bukan dengan membuat lawak-lawak yang lucah ataupun menggunakan perkataan-perkataan yang kotor. Dalam video yang kita tonton tadi tidak ada semua itu, maknanya tak ada perkataan lucah ataupun lawak-lawak yang tidak sepatutnya. Ya, ia adalah program yang kalau daripada potongan video tadi, okey dan baik sahaja. Baik, saya nak bawa dua dalil bahawa membicarakan ataupun lebih tepat untuk mengatakan bahawa hubungan jima antara suami isteri ini adalah urusan agama dan diberi perhatian oleh agama. Ya, saya nak bawa dua dalil. Dalil pertama ialah hadis Sahih Al-Bukhari, hadis nombor 138 atau penomboran lain hadis nombor 141, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita sebelum melakukan hubungan jima antara suami isteri untuk membaca doa. Kalau hubungan jima ni ataupun hubungan seksual suami isteri ni bukanlah sesuatu yang baik dalam agama ke, bukanlah sesuatu yang patut dijadikan topik dalam kuliah agama ke, jadi nescaya Rasulullah tidak akan mengajarnya. Ya, jadi berdasarkan hadis Sahih Bukhari ini daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna ahadakum iza ata ahlahu qala," seandainya salah seorang daripada kalian mendatangi isteri kalian, maka bacalah, maka ucapkanlah Bismillah, Allahumma jannibna syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana faqudiya bainahuma waladun lam yadurruhu. Maksudnya dengan nama Allah, ya Allah, jauhilah kami daripada syaitan dan jauhilah syaitan daripada apa yang Engkau rezekikan kepada kami. Sesiapa yang mengucap itu lalu dikurniakan di antara mereka seorang anak, nescaya tidak akan dimudaratkan oleh syaitan. Jadi doanya apa? Bismillah, Allahumma jannibna syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana. Perhatikan bahawa doa ini dimulakan dengan bismillah. Sama-sama kita maklum, kalau nak baca doa, tak payah baca bismillah. Boleh Allahumma sahaja. Jadi bismillah di sini merujuk kepada untuk memulakan sesuatu perbuatan. Perbuatan apakah itu? Perbuatan jima antara suami dan isteri. Seandainya perbuatan jima ini sesuatu yang tak bagus, sesuatu yang tak elok, sesuatu yang di luar agama, ya, nescaya ia tidak akan dianjurkan dengan permulaan, dengan dimulakan dengan membaca bismillah. Jadi dalam berdoa ini sendiri kita dapat tahu hubungan seks suami isteri, hubungan jima suami isteri adalah sesuatu yang baik dalam agama sehingga adanya doa tentangnya, dan doa itu sendiri dimulakan dengan bismillah. Sekali lagi, bismillah ni bukan kerana untuk memulakan doa, tetapi untuk memulakan hubungan jima antara suami dan isteri. Baik, saya bawa dalil kedua pula. Dalil pertama tadi doa sebelum hubungan seks, sebelum hubungan jima. Para suami sudah hafal ke? Okey. Kalau tak hafal, boleh hafal. Kalau tak hafal juga, boleh juga baca dalam bahasa Melayu. Alright? Tapi yang penting, bacalah. Jangan langsung tak baca, ya. Okey, hadis kedua ni agak panjang, dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, hadis nombor 1674 atau penomboran lain hadis nombor 1006. Baik, manakah ia hadis yang panjang, saya terjemah terus saja secara mudah. Ia daripada Abu Zar radhiyallahu anhu, bahawa beliau berkata ada beberapa orang dari kalangan sahabat Rasulullah SAW yang berkata kepada baginda, "Wahai Rasulullah, orang-orang kaya telah pergi dengan membawa banyak pahala. Mereka solat seperti kami solat, mereka puasa seperti kami puasa, dan mereka dapat bersedekah dengan kelebihan harta mereka." Tengok, ya. Orang-orang miskin ataupun orang-orang kita panggil apa, rakyat marhin, mereka datang jumpa Rasulullah SAW dan mengadu. Bukan mengadu mereka miskin, bukan mengadu mereka tak ada duit, tapi mereka ni nak bersedekah.
tapi tak dapat nak bersedekah. Ya, mereka kata orang-orang kaya solat, kami pun solat. Orang-orang kaya puasa, kami pun puasa. Tapi orang-orang kaya dapat bersedekah dengan kelebihan harta, sementara mereka, rakyat marhin, tidak dapat hendak bersedekah. Rakyat marhin ni istilah saya, bukan dalam hadis tu. Okey. Lalu Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian sesuatu lain yang dapat kalian sedekahkan? Sesungguhnya pada setiap tasbih adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, setiap tamhid adalah sedekah, dan setiap tahlil adalah sedekah. Yakninya bila seseorang itu berzikir, tasbih ialah berzikir subhanallah, takbir ialah Allah Akbar, tahmid bukan tamhid, maaf tadi, tahmid ialah menyebut alhamdulillah, dan tahlil ialah menyebut la ilaha illallah. Semua itu adalah sedekah. Kemudian baginda melanjutkan lagi, menyuruh melakukan amar ma'ruf adalah sedekah, mencegah dari melakukan perkara mungkar adalah sedekah, dan salah seorang dari kalian bersama dengan isterinya juga adalah sedekah. Right. Lalu para sahabat radhiyallahu anhum bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah jika salah seorang dari kami mendatangi ataupun memuaskan syahwatnya, maka dia mendapat pahala? Lalu Rasulullah SAW menjawab, apa pendapat kalian seandainya dia itu melampiaskan, menyerahkan syahwatnya, ya, ataupun mempergunakan syahwatnya pada yang haram, bukankah dia mendapat dosa? Maka demikianlah pula sebaliknya, jika dia mempergunakan syahwatnya pada yang halal, maka dia memperoleh pahala. Okey, demikian terjemahan secara mudah hadis Sahih Muslim nombor 1674 atau penomboran lain hadis nombor 1006. Okey, daripada hadis ini ada beberapa pengajaran. Pengajaran pertama tadi, bagaimana rakyat marhin pada zaman Rasulullah dulu, mereka tak dengki dengan orang yang kaya, tapi mereka dengki yang orang kaya dapat sedekah, dia orang tak dapat sedekah. Berarti dia orang ni nak sedekah juga. Kita sekarang ni beza. Tengok orang lain kaya, aku pun nak kaya juga. Kenapa dia kaya, aku tak kaya? Jadi beza di situ, ya. Lalu Rasulullah menjawab, ada banyak cara lain untuk bersedekah, antaranya ialah untuk berzikir, adalah antaranya dengan cara berzikir, ya. Dan kemudiannya melakukan amar makruf nahi mungkar. Amar makruf nahi mungkar ni tak perlu diserahkan kepada jabatan agama saja. Kita sendiri boleh melakukannya, ya. Macam saya sendiri, alhamdulillah, video-video saya menerangkan perkara-perkara yang baik kepada masyarakat, itu juga adalah sedekah dari saya. Jika ada video saya menerangkan kemungkaran yang berlaku, khasnya dari aspek ilmu, itu adalah juga sedekah. Kemudian perhatikan bagaimana Rasulullah SAW mengaitkan, mula-mula dia cerita tentang zikir, kan. Kemudian amar ma'ruf nahi mungkar, tapi kemudian hubungan suami isteri. Jadi ini bukan satu tabu, bukannya satu kesalahan, bukannya satu yang janggal untuk bincang beragama. Kemudian masuk juga hubungan antara suami isteri, di mana beliau berkata itu juga adalah sedekah. Tuan-tuan dan puan-puan, bila kita sebut sedekah, bukankah itu kita memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain? Bila kita sedekah harta kepada orang yang memerlukan, ia menjadi sesuatu yang bermanfaat baginya. Bila kita bersedekah duit ke, pakaian ke, apa kepada orang yang memerlukan, ia menjadi sedekah. Demikian juga apabila suami memberikan hubungan seksual yang baik, memuaskan kepada isteri, itu adalah sedekah dari pihak suami dan sesuatu yang bermanfaat bagi pihak isteri, ya. Tapi perkara ini juga dari dua aspek lah. Apabila isteri pun melayan suami dengan baik, ia juga menjadi sedekah di pihak isteri kepada suaminya, ya. Jadi walaupun hadis ni sebab khitab ataupun yang dibicarakan ialah di kalangan para sahabat yang lelaki, tetapi juga dapat merujuk kepada para isteri, para muslimat yang ini apabila mereka ini memuaskan nafsu seksual suami mereka, ia juga menjadi sedekah isteri itu kepada suaminya. Apabila suami itu memuaskan nafsu kepada seksual isterinya, ia menjadi sedekah suami kepada isteri. Jadi ia adalah sedekah antara suami dan isteri, ya. Dan sedekah ini kita tahu sesuatu yang baik lagi dianjurkan dalam Islam. Maka berdasarkan hadis Sahih Muslim ini, tidak salah
untuk membicarakan topik seksual dan jima ataupun hubungan suami isteri dalam kuliah agama, dalam topik agama, asalkan ia dilakukan dengan baik. Asalkan ia dilakukan bukan dengan lawak-lawak lucah ataupun dengan apa-apa lain yang berbentuk negatif lah. Okey, dan kalau kita sudah faham bahawa ini adalah sedekah antara suami isteri, macam saya kata tadi, meskipun hadis ini menyebut Rasulullah sedang berbincang dengan para sahabat yang lelaki, tetapi kita dapat faham, mengambil iktibar bahawa ia adalah sedekah antara suami dan isteri. Apabila suami melakukan hubungan seksual yang dapat mengembirakan isterinya, ia adalah sedekah suami kepada isteri. Apabila isteri juga dapat melakukan hubungan seksual yang memuaskan suaminya, ia menjadi sedekah isteri kepada suami. Dan sekarang ini, yang pentingnya, yang ada kaitan dengan doa tadi, untuk seseorang itu melakukan hubungan seksual dengan baik, untuk menjadi satu sedekah yang baik, satu sedekah yang thayyibah, dia mestilah mampu untuk melaksanakan hubungan seksual itu dengan baik. Dan antara salah satu caranya ialah dengan berdoa. Tidak salah untuk berdoa meskipun dalam hubungan seksual, ya. Sebab tadi saya telah bacakan hadis pertama tadi, Sahih Al-Bukhari. Nak mulakan hubungan seksual pun ada doanya. Bahkan dimulakan juga aktiviti hubungan seksual jima' itu dengan ucapan basmalah, yakni bismillah. Demikian juga dalam rangka seseorang tu nak bersedekah, dia mestilah berkemampuan untuk melaksanakan sedekah tersebut. Yang ini dalam konteks melakukan hubungan jima' dengan isteri, kan. Jadi kalau suami itu katakanlah tidak mampu untuk melakukan hubungan seksual dengan baik, dia tidak dapat bersedekah kepada isterinya dalam konteks ini. Atau kalau isterinya pun tidak dapat melayan suaminya dengan baik, dia tidak dapat bersedekah kepada suaminya dalam konteks hubungan jima' ini. Jadi untuk suami dan isteri masing-masing dapat bersedekah antara satu sama lain, yang ini melakukan hubungan jima' antara satu sama lain dengan yang baik, maka sudah tentu mereka akan perlu untuk berusaha melakukan dengan baik. Dan ini bukanlah satu kesalahan untuk berdoa agar mampu melakukannya dengan baik. Jadi pada saya, dalam program tersebut, doa yang dibacakan itu bukanlah satu kesalahan, bukanlah satu tabu. Bahkan, kalau di kalangan adanya orang yang berpandangan salah untuk muslimat bicara topik ini, salah untuk dalam program agama ada topik seperti ini, mereka lah sebenarnya yang perlu merombak pemikiran mereka, melakukan satu anjakan paradigma dalam pemikiran mereka supaya jangan menganggap benda seperti ini adalah sesuatu yang tabu. Berbeza jika seandainya doa itu disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana banyak orang agama sekarang ini yang menyandarkan sesuatu doa kepada Rasulullah. Padahal ia tidak berasal dari Rasulullah atau ada asalnya tetapi dengan sanad yang sangat lemah. Okey, dalam video tadi, muslimat yang mengajar doa itu, dia tidak berkata Rasulullah mengajar doa tersebut. Okey, jadi tak ada kesalahan di situ. Yang kedua, dalam lafaz doa tu tak ada kesalahan juga. Mereka ataupun muslimat itu ataupun ustazah itu tidak berdoa kepada pokok. Dia tidak berdoa kepada ahli kubur. Dia tidak melakukan kesalahan-kesalahan dalam adab berdoa. Doanya itu okey saja. Lafaznya pun okey saja. Jadi tak ada kesalahan situ. Kalau kita nak marah, kita kena marah kepada orang yang kata boleh berdoa pada pokok. Kalau nak marah, kita marah. Kita kritik kepada orang yang kata boleh berdoa kepada yang sudah mati. Okey, alright. Saya dah melencong ke topik lain dah pula, kan. Jadi kalau kita baca doa itu saja, tidak ada kesalahan dalam lafaznya itu, dan ia juga ditujukan sebagai permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, jadi secara ringkasnya sebagai kesimpulan, termasuk dalam topik agama, termasuk dalam perbincangan agama, ialah hubungan jima' antara suami dan isteri. Dan termasuklah juga dalam tu ialah apakah langkah-langkah yang boleh dilakukan untuk suami dan isteri memperbaiki hubungan jima' antara mereka. Sudah tentu antara langkah tersebut ialah untuk berdoa. Kita ada doa yang Rasulullah ajar, macam yang saya baca daripada Sahih Bukhari tadi. Dan selepas itu, ataupun bila masa yang lain, sebab yang itu doa yang dibaca sebelum melakukan hubungan seksual. Sementara doa yang kita dengar dalam video tadi tu boleh dibaca pada bila-bila masa yang lain. Nak baca selepas membaca doa yang Rasulullah ajar pun boleh sahaja, ya, sebab dalam hal berdoa ini ada keluasannya. Kemudiannya,
dalam hubungan suami isteri, kita maklum bahawa antara perkara yang boleh mengeruhkan keadaan atau menimbulkan konflik ialah apabila adanya halangan ataupun tidak berjaya melakukan hubungan jima', hubungan seksual yang dapat memuaskan kedua-dua pihak. Kadang-kadang dua-dua pihak tak puas, kadang-kadang satu puas, satu tak puas kan. Jadi, ini sesuatu yang kita perlu bincangkan. Alright, kalau nak disebut lelaki, sebab doa tadi ada sebut tentang alat kelamin lelaki, apa kan? Bukanlah sesuatu yang tersembunyi bahawa erectile dysfunction ya adalah satu cabaran yang dihadapi oleh lelaki, bukan sahaja yang berumur, tetapi yang muda-muda 30-an pun ada kan. Jadi banyak orang yang mencari ubat tonik, ubat-ubatan lah, suplemen lah, jumpa doktor ke apa ke. Apa salahnya? Salah satu ikhtiar dalam rangka memperbaiki masalah tersebut ialah dengan berdoa. Okey, jadi tiada apa-apa masalah dengan doa tersebut, tiada apa-apa masalah dengan program tersebut. Kalau ada masalah, ia terletak pada orang yang mengkritik ataupun yang mencela program itu ya, bukan pada program itu sendiri, bukan pada doa itu sendiri. Hubungan seksual adalah sesuatu yang diperhatikan oleh Islam dan ia adalah sesuatu yang halal, bahkan dianggap sebagai sedekah. Kita baca bismillah sebelum melakukannya, dan kalau sedekah sudah tentu ada pahala di sebaliknya. Sebagaimana hadis kita baca tadi kan, apa jadi kalau dia melepaskan syahwatnya pada hal yang haram, dia dapat dosa. Lalu dia melepaskan syahwatnya pada yang halal, yang ni antara suami isteri, maka dia ataupun dalam kes ini kedua-dua suami dan isteri akan memperolehi pahala. Bukan sahaja pahala, tetapi kepuasan. Dan hubungan seksual ni ada juga banyaklah benefit yang lain kan, yang tak payahlah saya cerita ya. Dan juga untuk mendapat zuriat sebagainya. Baik, demikian ulasan dan react daripada saya. Saya tutupi dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.